Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang teori moral iaitu perbandingan teori kemoralan sosial dan juga teori kepribadian mulia. Okey, baiklah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Afifah Humaira binti Zamri daripada PM1. Saya Hanifah Radina binti Hanizam. Saya Farzana Maryam binti Ismail. Okey, baiklah, hari ini kami akan membentangkan teori kemoralan sosial dan juga teori kepribadian mulia. Sebelum itu kita pergi kepada teori kemoralan sosial. Okey, pengenalan. Penekanan kepada kemoralan yang sudah ditentukan peraturan norma atau tata hukum masyarakat. Dan juga kebiasaannya peraturan moral ni diterapkan oleh tradisi, adat, nilai dan pantang larang yang diwarisi dari generasi terdahulu yang sudah dipersetujui bersama. Individu yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam mematuhi standard moral yang sudah ditetapkan agar kerukunan sosial terjaga dan juga terpelihara. Seterusnya adalah ciri. Yang pertama adalah peraturan moral dijadikan sebagai satu kewajipan dan dikuatkuasakan oleh pemerintah supaya wajib dipatuhi. Ini macam undang-undang negara lah. Yang kedua, peraturan ini lebih mementingkan masyarakat secara umum, bukan individu sebagai matlamat etika. Maksudnya mengambil kira keseluruhan rakyat dalam satu negara ataupun dalam kelompok besar masyarakat. Terakhir, peraturan ini juga tidak membenarkan seseorang menilai dan mengkritik peraturan moral yang telah ditetapkan oleh masyarakat kerana segala peraturan, nilai, norma dan tata susila yang wujud dalam sesebuah masyarakat adalah dipersetujui bersama. Ini bermaksud kalau kemoralan sosial berdasarkan daripada keseluruhan masyarakat tersebut bersetuju atas peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kelebihan teori kemoralan sosial. Yang pertama, perpaduan terjamin. Perpaduan dan kemakmuran negara terjamin dan terjaga kerana rakyat mematuhi segala arahan moral yang sudah ditetapkan oleh pihak autoriti. Ini kerana teori kemoralan sosial mengajar kita sebagai manusia untuk mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi apabila setiap manusia mengamalkan sikap-sikap positif, amalan-amalan moral yang baik, maka perpaduan sebuah negara terjamin kerana semua rakyat bertindak sewajarnya sebagai seorang manusia. Maksudnya kita sebagai seorang rakyat mempunyai nilai-nilai moral. Kedua, adat turun-temurun terjaga. Kepatuhan, kehormatan dan juga pegangan yang kuat terhadap segala adat dan budaya generasi terdahulu menyebabkan kesambungan legasi diteruskan sehingga generasi kini. Maksudnya di sini kita sebagai orang Melayu, saya ambil contoh sebagai orang Melayu, diajar oleh ibu bapa kita dan juga datuk nenek kita supaya menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Jadi perkara tersebut sudah sebati dalam diri kita. Apabila kita sudah besar, kita pula yang akan mengajar anak-anak kita tentang adat dan juga budaya orang Melayu yang patut diteruskan dan patut disambung oleh mereka. Maka di sini adat turun-temurun bagi orang Melayu akan terjaga kerana kita menurunkan segala nilai moral yang baik kepada anak cucu kita. Seterusnya, kita pergi kepada kelemahan teori kemoralan sosial. Tadi kita dah sentuh kepada kelebihan. Sekarang kita menyentuh kepada kelemahan pula. Secara dasarnya, teori ini mempunyai lebih banyak kelemahan daripada kebaikan. Kami telah melakukan analisis dan kami mendapati teori kemoralan sosial ini mempunyai lebih banyak kelemahan daripada kebaikan. Yang pertama adalah menyekat kebebasan individu. Kenapa saya kata menyekat kebebasan individu? Kerana individu perlu tunduk dan juga atur kepada peraturan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Kesannya boleh mengakibatkan konflik antara masyarakat kerana setiap individu mempunyai pandangan dan juga perspektif yang berbeza tentang setiap perkara. Saya ambil contoh dalam konteks pekerjaan. Dalam konteks pekerjaan, nak tak nak kita sebagai seorang pekerja kena mematuhi segala arahan yang sudah ditetapkan kepada kita. Walaupun peraturan tersebut tu bercanggah dengan kehendak hati kita, tetapi kita sebagai pekerja kita perlu patuh dan juga akur. Walaupun perkara tersebut tidak seperti yang kita inginkan. Maksudnya kita hendak laluan A tetapi
syarikat tersebut menetapkan kita perlu mengikut laluan B. Nak tak nak kita perlu mengikut arahan orang atasan kita. Yang kedua adalah kesukaran dalam mengadaptasi ke dalam norma masyarakat. Kini, dunia yang serba canggih menyebabkan perubahan dalam norma-norma masyarakat. Perubahan ini menyebabkan kesukaran bagi generasi kini untuk terus mengikuti dan mengamalkan. Seterusnya, kita pergi kepada kelemahan yang ketiga, iaitu akur kepada pihak autoriti. Teori ini menekankan sepenuhnya kepada keakuran terhadap pihak yang lebih berkuasa atau yang memegang autoriti sepenuhnya dalam sesuatu perkara. Individu perlu patuh sepenuhnya walaupun perkara tersebut bertentangan atau bercanggah dengan kehendak hati mereka. Sama seperti isi yang pertama tadi, cuma kita menyentuh kepada pihak yang autoriti. Contohnya, saya ambil dalam kawasan persekolahan juga. Murid-murid perlu akur sepenuhnya kepada guru-guru dan juga pihak yang lebih atas daripada mereka kerana guru-guru lebih berkuasa dan memegang sepenuhnya autoriti kepada mereka. Nak tak nak, kita sebagai seorang pelajar perlu patuh sepenuhnya kepada arahan guru kita. Seterusnya, yang keempat adalah pengaruh buruk. Tidak semua peraturan yang dicipta oleh masyarakat adalah baik. Terdapat juga peraturan yang dibuat itu bersifat negatif ataupun ke arah keburukan yang boleh menindas dan juga mengganggu kesejahteraan diri individu secara keseluruhan. Okey, baik. Kita pergi kepada contoh situasi. Okey, contoh situasi dia, komuniti LGBT di Malaysia sering menghadapi cabaran berkaitan kemoralan sosial. Masyarakat Malaysia yang kebanyakannya beragama Islam memandang homoseksualiti dan identiti jantina yang tidak sesuai dengan norma heteronormatif sebagai isu yang tidak bermoral dan bertentangan dengan ajaran agama. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan kecil yang mendukung hak-hak LGBT atas dasar hak asasi manusia yang meletakkan perbezaan antara pandangan moral tradisional dan juga pandangan moral yang lebih liberal dan juga global. Seterusnya kita pergi kepada teori kepribadian mulia. Kenalan. Kepribadian mulia didefinisikan sebagai kualiti terbaik atau istimewa. Aristotle merupakan antara pelopor bagi teori ini. Menurut beliau, kepribadian mulia boleh dimiliki dan diperolehi melalui kaedah latihan dan menerusi amalan sehingga menjadi kebiasaan dan tabiat. Teori ini juga menekankan kepada sifat peribadi manusia, perwatakan dan ciri-ciri peribadi seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, moral seseorang itu dapat dinilai melalui ciri kepribadian yang dimiliki oleh mereka. Manusia tidak dilahirkan dengan kepribadian mulia secara semula jadi, maka sifat baik dan buruk itu akan dibentuk oleh diri individu sendiri melalui proses menjadi manusia dalam kehidupan. Ini bermaksud seseorang manusia itu dilahirkan tak ada baik atau buruk, tetapi cara kehidupan ataupun didikan daripada keluarga, ibu bapa ataupun situasi yang mereka hadapi seperti trauma menyebabkan macam mana menyebabkan seseorang itu menjadi antara baik atau buruk asal daripada pengalaman kehidupan mereka. Oleh itu, sebagai ibu bapa, kita kenalah mendidik anak daripada melakukan kejahatan supaya anak kita mempunyai moral kepribadian yang mulia. Okey, seterusnya seperti yang dikatakan oleh Fazana tadi, Aristotle merupakan pelopor bagi teori kepribadian mulia. Maka Aristotle juga telah menekankan tentang doktrin jalan tengah, iaitu doktrin jalan tengah ni apa? Doktrin jalan tengah adalah bagi mencapai kepribadian mulia dalam diri insan. Jalan tengah yang dimaksudkan oleh beliau adalah tingkah laku sederhana yang seharusnya dilakukan oleh manusia agar mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Jadi di sini Aristotle kata melakukan sesuatu secara tidak berlebihan dan juga tidak terlalu kurang. Maksudnya kita berada di tengah-tengah. Perwatakan ataupun nilai-nilai yang diamalkan dalam diri kita sepatutnya kita amalkan secara bersederhana di tengah-tengah. Contoh yang boleh dilihat adalah yang pertama kita ambil daripada segi kemarahan. Kemarahan kalau yang berlebihan boleh menyebabkan kita menjadi panas hati ataupun seorang yang panas baran.
Tapi kalau terlalu kurang pula, kita akan menjadi seorang yang lemah ataupun kurang semangat. Jadi apa yang terbaik adalah kita mengamalkan jalan tengah, iaitu ada sifat kesabaran dalam diri kita. Yang kedua, kesopanan. Kalau kita berlebihan, kita akan jadi terlalu malu. Terlalu malu. Apabila terlalu kurang pula, kita akan menjadi seorang yang bermuka tebal. Dan jalan tengah, kita akan menjadi seorang yang sopan. Afifah, yang seterusnya, contoh. Okey, kalau yang seterusnya perbelanjaan. Okay, kalau kita ada sifat perbelanjaan yang lebih, kita akan menjadi seorang yang boros. Tetapi kalau kita menjadi seorang yang perbelanjaan yang sangat-sangatlah berjimat, kita akan menjadi seorang yang sangat kedekut. Jadi kita hendaklah mengambil jalan tengah, iaitu kita hendaklah menjadi seseorang yang melakukan perbelanjaan jalan tengah, iaitu murah hati. Yang akhir sekali, kelakuan sosial. Okay, apabila kita berlebihan dalam kelakuan sosial, ia akan memperhambakan diri kita. Tetapi kalau kelakuan sosial kita sangatlah kurang, seseorang itu akan sentiasa sukar bergaduh. Jadi kita hendaklah mengambil jalan tengah, iaitu kelakuan sosial kita akan menjadi ramah kalau kita berada di jalan tengah. Boleh saya nak tambah sikit? Okay, untuk lagi aspek kelakuan sosial, kalau kita berlebihan, memperhambakan diri di sini bermaksud, kalau saya ambil istilah daripada bahasa Inggeris adalah people pleaser. Bila kita menjadi seorang yang people pleaser, maksudnya kita menuruti segala arahan daripada orang, kita takut untuk menolak, kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Maksudnya di sini hambakan diri sendiri. Kita yang menyusahkan diri demi kesenangan orang lain. Walhal sebenarnya kita bukan saya kata tak nak tolong orang tersebut, tapi kita menganggapkan kita ada urusan yang lebih penting untuk kita jalankan. Tetapi disebabkan people pleaser dalam diri kita, kita mengutamakan diri orang tersebut daripada mengutamakan diri kita sendiri. Jadi kalau terlalu kurang pula, betul lah suka bergaduh. Sikit-sikit kita tak nak, maafkan saya, suka bergaduh maksudnya di sini kita tak nak menerima pandangan daripada orang lain. Kita menganggapkan pandangan diri kita adalah betul dan utama. Perkara tersebut boleh boleh menyebabkan kita suka bergaduh, maksudnya kita tidak akan aman hidup dalam satu persekitaran sosial yang kita masuk. Jadi jalan tengah kita mengamalkan kita jadi seorang yang peramah, tidak terlalu menghambakan diri kita dan juga tidak terlalu suka lawan cakap orang lain. Pergi kepada ciri-ciri kepribadian mulia. Yang pertama, seseorang yang punya ciri kepribadian mulia akan tenang dalam menghadapi kesusahan. Bagaimana dia mengikhlaskan sesuatu perkara itu berlaku. Dekat sini kita dapat melihat macam mana bila kepribadian mulia tu daripada segi Islam. Bila kita menghadapi masalah, macam umat Islam menghadapi masalah, dia menerima perkara tersebut dengan terbuka hati dan mengatakan bahawa perkara tersebut adalah ujian daripada Allah yang mengatakan Allah sayang terhadap umatnya. Jadi dia tenang dan juga menghadapi cabaran itu dengan berbesar hati. Seterusnya ikhlas. Macam mana ikhlas tu? Maksudnya ikhlas di sini seseorang itu mengikhlaskan sesuatu perkara yang berlaku terhadap dirinya. Sama ada daripada segi kewangan, masalah ataupun kesihatan tubuh badan. Maksudnya kalau dia sakit pun diikhlaskan. Sakit tu umpama macam penghapus dosa. Jadi dia tidak merungutlah atas kesakitan yang dihadapi. Kejujuran dia kat sini menunjuk kepada seorang yang berkepribadian mulia akan jujur terhadap orang lain. Dia akan berkata benarlah. Dia tidak akan mudah menipu. Jika melakukan kesalahan, dia akan mengatakan kesalahan tersebut dan terus mengakukan diri dia sebagai orang yang bersalah. Seterusnya adalah moral, adalah kewajipan yang tak boleh dipersoalkan. Maksud kat sini, kepribadian mulia tu perlu ada dekat semua manusia. Maksudnya kita tidak boleh macam bila kita dekat satu kawasan yang lebih tinggi berbanding orang lain. Maksudnya kita contoh kita ni orang yang berkemampuan berbanding orang tidak berkemampuan. Tapi disebabkan kita rasa diri kita berada di atas iaitu orang berkemampuan, tapi jadi kita tidak perlu mengamalkan moral tersebut. Tapi itu sebenarnya tidak betul lah. Memang salah. Sebab sebagai orang dekat mana pun tahap kita perlu mempunyai sifat moral sebab kita berada dalam satu masyarakat yang besar dan juga kita merupakan orang makhluk Tuhan. Jadi kita kena mengikut perintah Tuhan dan juga mengikut perintah negara. Seterusnya adalah memegang prinsip tanpa mengharapkan balasan. Dekat sini merupakan kita perlu mengamalkan moral tanpa mengharapkan balasan. Maksudnya dekat sini kita melakukan kebaikan seperti menderma,
menderma, membantu orang lain, macam kita join, kita turut serta dalam aktiviti sukarelawan, tapi kita tak mengharapkan masyarakat ataupun orang luar memandangkan diri kita baik. Dekat sini menunjukkan kepribadian mulia ni adalah nilai individu itu sendiri tanpa mengharapkan balasan daripada seseorang. Maksudnya kita membantu seseorang tanpa memikirkan suatu hari nanti dia akan membantu kita. Tapi tidak, dekat sini kita melakukan perkara tersebut dengan ikhlas hati. Dan akhir sekali adalah berusaha melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Maksud sini, orang yang berkepribadian mulia akan cuba memperbaiki diri ataupun mengelak melakukan keburukan. Sebab orang yang peribadian mulia ni mempunyai nilai-nilai yang baik dalam diri mereka. Jadi mereka ada jujur, ikhlas, hormat orang tua. Jadi kat sini menunjukkan seseorang itu akan cubalah elakkan daripada lakukan kesalahan. Mereka tetap dengan moral-moral yang perlu mereka patuhi. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkembangan teori kepribadian mulia. Okey, dalam konsep ini kita akan membincangkan tentang bagaimana seseorang tersebut dia menerapkan nilai moral itu dalam diri. Dia ada perkembangan dia ada step by step dia. Okey, yang pertama kita pergi kepada peringkat bayi. Okey, pada waktu ini bayi dan kanak-kanak dipupuk nilai mulia oleh keluarga. Maksud keluarga di sini, ibu bapa ni sangatlah memainkan peranan untuk memupuk nilai-nilai moral dalam diri bayi dan kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak ni pada waktu ini dia sangatlah mudah untuk mematuhi peraturan dan juga dia sangatlah bersikap baik. Pada waktu ini peringkat bayi dan kanak-kanak sangatlah mudah untuk menerima arahan, mematuhi peraturan dan juga bersikap baik. Menurut Aristotle, peringkat bayi dan kanak-kanak ni, apabila bayi ni dia dilahirkan, dia tidak ada sikap nilai moral yang baik ataupun buruk. Jadi di sini betul lah yang mengatakan pada peringkat bayi ni, kanak-kanak ni, peringkat bayi ni sangatlah mudah untuk manusia menerapkan nilai moral tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat remaja. Okey, pada waktu ini peringkat remaja kita akan dipengaruhi oleh rakan sebaya dan juga masyarakat. Kalau konsep rakan sebaya ni di sekolah, kita sangatlah mudah terpengaruh dengan rakan sebaya kita. Apabila rakan sebaya kita ni baik, mengamalkan sifat baik, jadi kita pun akan mengikut perkara yang baik. Malah jika di sebaliknya, kita akan menjadi manusia yang vandalisme. Okey, pada waktu ini peringkat remaja ni dia boleh berfikir baik dan buruk mengikut suatu tindakan. Dia boleh berfikir perkara yang baik dan buruk tu mengikut tindakan dia, mengikut tindakan sesuatu perkara itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada peringkat dewasa. Pada waktu ini individu dia berfikir, dia mula matang dan juga berfikir secara rasional. Nilai moral tu dia dapat mengetahui perkara yang baik dan buruk mengikut apa yang dia fikir dan juga dia dapat tahu dengan secara yang matang. Okey, dan individu ni dia boleh menilai kemoralan diri dan akibat tindakan mereka tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada cara perkembangan. Tadi yang telah seperti yang telah disebutkan oleh Afifah, tadi merupakan perkembangan daripada bayi, remaja dan juga sehingga dewasa, macam mana kita dibentuk sebagai seorang manusia mempunyai nilai moral baik ataupun buruk. Jadi sekarang kita akan pergi kepada cara perkembangan. Macam mana kita nak pupuk seorang manusia itu memiliki sifat-sifat terpuji. Yang pertama, melalui proses pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang manusia, melalui pengajaran dan pembelajaran lah baru kita boleh mengenali sesuatu sifat tersebut baik ataupun jahat. Sifat yang baik kita harus terapkan dan amalkan, dan sifat yang buruk kita boleh elakkan dan jauhkan. Yang kedua, denda dan ganjaran. Dalam konteks ini kita boleh mengambil konteks ibu bapa lah. Jadi kanak-kanak yang bersifat bukan buruk, bersifat nakal, kita akan berikan denda supaya dia mengetahui perkara tersebut salah untuk dilakukan sebagai seorang manusia. Dan ganjaran, ibu bapa boleh memberikan ganjaran kepada kanak-kanak yang mengamalkan sifat baik. Seterusnya, kerasionalan dan kematangan. Apabila kita dah besar, kita punya pemikiran akan menjadi matang dan juga rasional. Jadi melalui proses kematangan dan juga kerasionalan akan membentuk kita menjadi seorang yang memiliki akhlak-akhlak terpuji. Dan akhir sekali, pengalaman dalam kehidupan. Ini saya ambil daripada konteks apabila orang yang dewasa ataupun orang yang lebih tua dan melalui banyak fasa dalam kehidupan, mereka mempunyai
pengalaman hidup yang lebih banyak daripada kita. Jadi apabila saya kaitkan dengan isi yang ketiga, kerasionalan kematangan. Apabila mempunyai lebih banyak pengalaman daripada orang muda, seharusnya mereka lebih rasional dan juga matang dalam setiap perlakuan yang dilakukan oleh mereka. Seterusnya kita pergi kepada ciri seseorang itu mengamalkan teori kepribadian mulia. Menurut Aristotle, terdapat 3 keadaan yang perlu wujud bagi membolehkan individu diterima memiliki sikap pribadi dalam perilakunya. Yang pertama, individu tersebut tahu apa yang dilakukannya. Maksudnya, seseorang individu itu dapat mengenal pasti perbuatan yang dilakukan itu sama ada baik ataupun buruk. Seterusnya, memilih memilih perlakuan yang dia mahu kerana perlakuan itu mulia. Maksudnya dekat sini, walaupun kita memanglah bila kita dah dewasa, kita boleh memilih perilaku kita. Tapi dekat sini, kalau seseorang yang berkepribadian mulia, diorang akan melakukan perkara yang baik. Maksudnya diorang memilih melakukan perkara yang baik daripada melakukan perkara yang buruk. Diorang meninggalkanlah perkara yang buruk dan melakukan perkara yang baik. Dan akhir sekali, perlakuan dan tindakan itu mesti timbul daripada tingkah laku yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Seorang yang berkepribadian mulia akan, macam saya katakan tadi, mereka akan cuba memperbaiki diri. Dekat sini menunjukkan seorang yang berkepribadian mulia akan selalu melakukan perkara yang baik. Maksudnya, bila dia dah selalu mengamalkan seperti memberikan derma atau membantu orang lain, mereka akan selalu melakukan perkara tersebut dan menjadikannya sebagai tabiat pada diri seseorang. Sekarang kita akan beralih kepada kebaikan dan juga kelemahan teori kepribadian mulia. Kita menyentuh kepada kebaikan terlebih dahulu. Yang pertama, mewujudkan insan sifat mulia. Melalui teori ini, kesan yang boleh dilihat ialah pembentukan insan yang mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji, iaitu seperti kejujuran, baik hati, amanah dan tolong-menolong. Kerana teori ini, teori kepribadian mulia memfokuskan dan juga mengutamakan nilai-nilai dan juga akhlak terpuji yang seharusnya diamalkan sebagai seorang manusia. Jadi apabila manusia mengamalkan teori kepribadian mulia dalam diri mereka, kesannya kita kita mempunyai sifat-sifat yang baik dan juga terpuji. Yang kedua, membentuk manusia menjadi semakin matang. Kenapa saya cakap membentuk manusia menjadi semakin matang? Sebelum manusia bertindak dalam melakukan sesuatu perkara, mereka perlu menilai terlebih dahulu kesan baik dan juga buruk yang akan berlaku terhadap diri mereka ataupun terhadap orang lain. Jadi, pemilihan yang dilakukan ini akan dapat membantu dalam pembentukan diri individu yang lebih baik. Jadi, melalui proses pengalaman yang dilalui oleh mereka dan pemilihan dan juga apabila mereka memilih untuk membuat sesuatu keputusan, proses itu akan menjadikan seorang manusia makin matang untuk berfikir dan juga bertindak. Seterusnya kita pergi kepada apakah itu kelemahan teori kepribadian mulia ni. Kelemahan dia, konsep jalan tengah sukar sangat ditentukan. Maksud dia dekat sini, teori jalan tengah sukar untuk ditentukan dan dipraktikkan. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa nilai yang tidak boleh diambil secara pertengahan. Sebagai contoh, keadilan. Keadilan ni sangat-sangatlah susah untuk kita mengambil jalan tengah. Kalau kita sangatlah memberatkan keadilan, mungkin akan ada yang tindak. Seterusnya kita pergi pada contoh yang lain, mengumpat dan juga bercakap benar. Perkara-perkara ini sangatlah sukar untuk kita membuat konsep jalan tengah. Dan yang seterusnya adalah tidak realistik. Teori ini memfokuskan dan menekankan kepada idea iaitu kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimasukkan dekat sini adalah pencapaian sifat-sifat sempurna yang harus dimiliki. Maka perkara ini sukarlah untuk dilakukan oleh manusia kerana sebagai manusia lah kan, sudah tentu kita tidak dapat lari daripada memiliki sifat kelemahan dalam diri ini. Lebih kepada kelemahan teori kepribadian mulia. Faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Kepribadian mulia dianggap berbeza mengikut budaya sesebuah negara. Nilai-nilai yang dipegang kuat oleh sebuah negara mungkin dianggap sebaliknya di negara lain. Maksudnya macam mana budaya di Malaysia mungkin berbeza dengan budaya di luar negara seperti di US ataupun Amerika Syarikat.
Macam mana dekat negara kita, kita mengamalkan yang menghormati ataupun kita memanggil ibu bapa kita tidak boleh daripada panggilan nama sebab dianggap tidak sopan ataupun boleh dikategorikan sebagai anak derhaka terhadap ibu bapa. Berbanding dekat luar negara yang mereka memanggil ibu bapa mereka mengikut nama ibu bapa mereka. Jadi situ menunjukkan budaya yang berbeza di antara dua negara. Kita pergi kepada pengaruh persekitaran. Persekitaran sosial menyumbang dalam proses pembentukan diri manusia. Maka persekitaran sosial yang tidak stabil boleh menjejaskan perkembangan individu secara keseluruhan. Di sini menunjukkan macam mana persekitaran masyarakat membantu seseorang ataupun kanak-kanak berkembang. Macam mana kepribadian mulia itu terbentuk. Kalau masyarakat itu mengamalkan perkataan yang kesat ataupun perilaku yang buruk menyebabkan kanak-kanak itu turut meniru perilaku masyarakat tersebut. Tetapi jika masyarakat di situ mengamalkan perilaku yang baik seperti sopan santun, hormat menghormati ataupun saling mengambil berat atas satu sama lain, itu menunjukkan macam mana kanak-kanak itu akan meniru perilaku orang-orang dewasa di kawasan tersebut. Jadi kanak-kanak tersebut akan punya sifatnya sopan santun dan juga baik hati. Okey, seterusnya kita akan menyentuh kepada pembandingan teori iaitu teori kemoralan sosial dan juga teori kepribadian mulia. Pertama sekali kita pergi menyelami kepada persamaan. Moral sebagai kewajipan. Kedua-dua teori ini menekankan bahawa moral adalah kewajipan yang harus diikuti oleh setiap individu. Dalam teori kemoralan sosial, peraturan moral ditetapkan oleh masyarakat yang seperti yang sudah diterangkan sebentar tadi. Dan Moral sosial ni dia berfokus kepada masyarakat secara keseluruhan, di mana peraturan moral tu dia diterapkan untuk menjaga kerukunan sosial tersebut. Jadi ia akan melebihkan keutamaan kepada kepentingan masyarakat dan juga berbanding kepada kepentingan individu. Kalau teori kepribadian mulia, dia berfokus kepada individu dengan menekankan kepada pembangunan sifat peribadi atau ciri-ciri perwatakan yang mulia untuk mencapai kehidupan yang baik. Moral individu dilihat sebagai hasil daripada usaha diri untuk mencapai sifat-sifat mulia tersebut. Seterusnya adalah sumber moral. Teori kemoralan sosial merupakan peraturan moral berasal daripada norma-norma masyarakat yang dikawal oleh autoriti ataupun institusi sosial. Kat sini menunjukkan kalau kemoralan sosial ni kan masyarakat. Jadi peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat tersebut diwujudkan oleh jawatan kuasa ataupun jawatan tertinggi dalam masyarakat tersebut. Untuk keseluruhan masyarakat tersebut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh ketua mereka. Teori kepribadian mulia. Moral individu berkembang dari usaha sendiri untuk membentuk peribadi yang mulia melalui pengamalan sifat-sifat yang baik seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian. Di sini menunjukkan macam mana diri kita mengamalkan sikap-sikap yang baik untuk membentuk kepribadian yang mulia. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi yang ketiga, kepentingan sosial lawan individu. Teori kemoralan sosial mengutamakan kepatuhan kepada masyarakat di mana peraturan moral berfungsi untuk menjaga keharmonian sosial walaupun mungkin bertentangan dengan kehendak individu. Manakala teori kepribadian mulia pula mengutamakan pembangunan diri individu dan sifat mulia untuk mencapai kehidupan yang baik tanpa mengharapkan balasan dari masyarakat. Maksudnya di sini, teori kemoralan sosial menjaga kepentingan sosial kita sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat. Kita perlu mengikuti adat-adat ataupun budaya yang sudah ditetapkan oleh sesebuah masyarakat tersebut sebab kita nak kesejahteraan sejagat masyarakat terjaga dan juga kesejahteraan hidup kita turut terjaga. Maka teori kemoralan sosial memfokuskan kepada kepatuhan kita kepada adat-adat yang sedia ada. Manakala teori kepribadian mulia pula, dia memfokuskan 100% kepada diri kita sendiri. Kita sebagai seorang manusia daripada kita lahir sehingga kini, macam mana kita membesar tu, macam mana sifat-sifat mulia dan sifat-sifat terpuji dapat diterapkan dalam diri kita supaya kita membesar menjadi orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kita. Akhir
Seterusnya kita pergi pada sifat peraturan. Teori kemoralan sosial dia sifat peraturannya bersifat relatif dan juga berubah-ubah dan dia bergantung kepada negara tersebut. Serta kepada negara tersebut, budaya dan juga masyarakat. Dan kadang-kala sifat peraturan di sesebuah negara tu dia ada yang terlalu ketat dan juga ada yang tidak fleksibel. Okey, apa beza dengan teori kepribadian mulia ni? Kalau teori kepribadian mulia, sifat peraturannya pembangunan sifat-sifat baik adalah proses peribadi yang berkesinambungan dengan penekanan kepada jalan tengah dan juga keseimbangan dalam tindakan tersebut. Kesimpulannya, teori kemoralan sosial berdasarkan daripada keseluruhan masyarakat, macam mana seseorang individu itu mengamalkan moral yang berdasarkan daripada masyarakat sekeliling, berbanding dengan teori kepribadian mulia yang macam mana manusia sendiri ataupun individu itu sendiri mengamalkan kepribadi yang mulia, macam jujur terhadap masyarakat sekeliling, macam mana diri seseorang itu mengamalkan peribadi yang baiklah dalam diri mereka. Oleh itu, kita sebagai seorang manusia perlulah mengamalkan kedua-dua teori ini kerana satu teori iaitu teori kemoralan sosial memfokuskan kepada macam mana hendak menjaga kesejahteraan sosial ataupun kesejahteraan negara supaya negara tersebut terjamin dan kita sebagai rakyat yang hidup di dalam negara tersebut dapat hidup aman damai. Manakala teori kepribadian mulia dia memfokuskan kepada kita sendiri, macam mana kita sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ni, kita perlu bersikap baik kerana itulah tujuan kehidupan kita di dunia. Dalam kajian kami, ini merupakan rujukan yang kami dapati. Yang pertama itu merupakan tesis dan ada 2 rujukan daripada jurnal. Saya Afifah. Saya Hani. Saya Farzana. Sekian, terima kasih.